Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Hari ini adalah hari ke-294 PKP dan hari ke-210 PKPP. Usaha kerajaan bagi memastikan rakyat Malaysia selamat sentiasa menjadi keutamaan, khususnya dalam fokus terkini, iaitu memutuskan rantaian pandemik wabak COVID-19. Namun yang membimbangkan kita adalah gelombang ketiga penularan COVID-19 di negara ini yang masih berlarutan, dan dari hari ke hari jumlah jangkitan masih merekodkan 4 digit. Lebih membimbangkan adalah kewujudan mutasi baru yang lebih aktif, dan jika mutasi ini menular ke negara kita, itu yang membimbangkan. Dalam masa sekarang ini, usaha secara menyeluruh dibuat bagi memastikan jangkitan gelombang ketiga ini berjaya dilandaikan. Sehubungan dengan itu, usaha adalah menuntut kerjasama semua pihak, khususnya diri kita sendiri, bagi memutuskan rantaian wabak ini. Kita sendiri perlu bertindak secara aktif, iaitu sentiasa mengamalkan kawalan kendiri, mematuhi SOP setiap masa dan menjadikan kebiasaan norma baru sebagai budaya dan pegangan kita. Saya mulakan dengan Task Force Operasi Pematuhan. Semalam sebanyak 2,792 pasukan Task Force Operasi Pematuhan PDRM yang terdiri daripada 12,611 anggota telah melakukan 45,665 pemeriksaan bagi memantau dan menguatkuasakan SOP di seluruh negara. Semalam PDRM telah menahan 152 individu di atas kesalahan engkar arahan SOP, dan kesemua mereka telah dikompang. Antara kesalahan tersebut seperti biasalah, tidak memakai pelitup muka dan lain-lain. Dan pada 1 Januari lalu, tangkapan melibatkan premis pub dan kelab malam mencecah 623 kes. Walaupun di dalam mesyuarat khas sidang khas MKN semalam, kita telah dimaklumkan oleh KPKT, Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan, bahawa mereka telah pun menulis surat kepada kerajaan negeri bagi mengarahkan pihak berkuasa tempatan di negeri masing-masing mengambil tindakan tegas kepada pemilik premis pub dan kelab malam, termasuk menarik lesen operasi serta menyenarai hitamkan premis tersebut. Jadi ini selaras dengan setiap kali PC yang saya buat, tangkapan yang melibatkan kelab malam, pub yang termasuk di dalam senarai terlarang iaitu negative list, masih lagi berleluasa dan jumlah tangkapan besar, dan saya telah meminta supaya PBT mengambil tindakan yang lebih tegas, bukan setakat mengenakan compound, tetapi mengenakan tindakan tegas seperti menarik balik lesen perniagaan mereka. Tetapi tiada tindakan dilakukan, dan semalam KPKT sendiri telah mengambil tindakan untuk meminta pihak PBT mengambil tindakan tersebut. Mengenai kawalan sempadan, Ops Benteng dengan terus dilaksanakan dengan mengawal ketat sempadan negara dari dibolusi oleh pendatang asing, dan semalam Ops Benteng telah berjaya menahan 29 parti serta merampas 4 kenderaan darat dan 3 bot
ataupun kapal dalam operasi yang diadakan di seluruh negara. Sekatan Jalan Raya Ops Benting juga dijalankan di seluruh negara dan semalam sebanyak 109 sekatan jalan raya telah pun dilaksanakan. Mengenai operasi sanitasi awam, semalam sebanyak 45 operasi sanitasi telah dilaksanakan di seluruh negara. Sanitasi semalam melibatkan 270 anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, 14 anggota pihak berkuasa tempatan dan 38 jentera bomba dan penyelamat. Mengenai kuarantin wajib, sejak 24 Julai sehingga 4 Januari, seramai 98,286 individu telah pulang ke tanah air dan daripada jumlah itu 7,805 sedang menjalani kuarantin wajib di 74 hotel dan 17 premis lain, manakala 540 individu telah dibawa ke hospital untuk rawatan, manakala 89,941 dibenarkan pulang. Semalam seramai 660 individu tiba di pintu masuk antarabangsa dan kesemua mereka telah dikuarantin. Mengenai tapak binaan, sejak 20 April 2020 sehingga 4 Januari 2021, sebanyak 14,145 jumlah pemeriksaan telah dilakukan oleh CIDB yang melibatkan 8,033 tapak binaan di seluruh negara. Semalam, anggota penguatkuasa telah membuat pemeriksaan di 17 tapak binaan dan kesemua tapak binaan tersebut mematuhi SOP yang ditetapkan. Mengenai saringan wajib pekerja asing, bermula 1 Disember 2020, kerajaan telah mengarahkan semua pekerja asing khususnya di 6 negeri iaitu Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Sabah, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan menjalani ujian saringan COVID-19 dan kos akan ditanggung oleh majikan masing-masing. Sehingga 4 Januari, KSM ataupun Kementerian Sumber Manusia telah menjalankan saringan COVID-19 terhadap 99,163 pekerja warga asing yang melibatkan 3,536 majikan. Daripada jumlah itu, 2,079 telah disahkan negatif, manakala 97,084 adalah negatif. Jadi sebab itu saya katakan bahawa kita akan melihat dari segi jumlah peningkat kes meningkat ini setiap hari kerana saringan telah sedang dilaksanakan terhadap pekerja-pekerja warga asing ini dan result ataupun keputusannya akan keluar setiap hari juga. Jadi sebab itulah kita akan nampak kes positif ini agak tinggi. Sehingga kini sebanyak 758 klinik telah terlibat di dalam program saringan ini. Kerajaan telah menguatkuasakan arahan ini bermula 1 Januari di bawah Akta 342 ni, di mana majikan yang gagal mematuhi arahan ini akan dikenakan tindakan undang-undang. Ini wajib. Sebelum itu kita arahkan telah pun dilaksanakan sejak 1 Disember, tapi kerana ramai majikan yang agak kurang bekerjasama, jadi arahan mulai 1 Januari kalau majikan gagal untuk menghantar pekerja mereka untuk disaring, maka tindakan undang-undang akan diambil kepada mereka dan penalti serta tindakan mahkamah boleh dikenakan terhadap majikan ini. Malah saya telah berbincang dengan pihak Jabatan Imigresen Malaysia. Jika ada majikan yang masih enggan, tidak mahu bekerjasama dan pekerja mereka masih belum dihantar untuk menjalani ujian saringan, kita boleh meminta
Jabatan Immigration untuk membatalkan permit kerja mereka. Jadi kita boleh bertindak sehingga ke tahap membatalkan permit kerja pekerja-pekerja warga asing ini. Jadi kalau mereka tidak mempunyai permit kerja yang dibatalkan, maka mereka tidak berhak lagi bekerja di tempat kerja mereka dan mereka mungkin boleh dianggap sebagai tidak sah berada di negara kita. Saya ingin maklumkan sedikit mengenai penggunaan apps aplikasi MySejahtera. Kerajaan sebelum ini telah mewajibkan premis-premis perniagaan di seluruh negara menggunakan aplikasi MySejahtera serta menggalakkan rakyat untuk memuat turun dan mengaktifkan aplikasi tersebut, melainkan di kawasan-kawasan yang tiada liputan internet, yang mana pemilik premis boleh merekodkan butiran secara manual. Why kita wajibkan ketika itu? Kerana di negeri-negeri juga mempunyai apps mereka. Jadi kita tidak ada halangan negeri menggunakan apps mereka, tetapi penggunaan apps aplikasi MySejahtera adalah wajib. Supaya kalau mereka ada dua pun tak apa, tetapi mesti menggunakan apps aplikasi MySejahtera. Sehingga kini lebih 26.3 juta ataupun 26,334,428 pengguna telah memuat turun dan mengaktifkan MySejahtera, manakala lebih 1.4 juta premis perniagaan telah mendaftar dengan aplikasi ini. Semalam seramai 44,607 pengguna telah memuat turun aplikasi ini, manakala 19 juta telah menggunakan aplikasi ini bagi tujuan merekod daftar masuk. Jadi orang ramai adalah dinasihatkan untuk memuat turun dan mengaktifkan aplikasi MySejahtera bagi memudahkan pengesanan kes COVID-19. Saya ucapkan terima kasih kepada premis-premis yang menggunakan apps MySejahtera ini. Ya, kalau kita tengok di kawasan luar kampung pun, ya, penggunaan QR code MySejahtera ini digunakan di kedai-kedai kampung pun, ataupun kenduri-kenduri di kampung. Mereka menggunakan QR code untuk mengimbas MySejahtera ini. Jadi alhamdulillah, saya harap penggunaan itu diteruskan. Mana yang belum mempunyai QR code dan sebagainya, eloklah mula menggunakan QR code ini. Kerajaan sebelum ini telah melaksanakan PKPD diperketatkan di apartmen Amber Courts di Jalan Genting, Bentong, yang dijadualkan tamat pada 6 Januari. Sehingga kini KKM telah melaksanakan 1,180 ujian saringan, dan daripada jumlah itu sebanyak 454 kes positif telah direkodkan. KKM telah mengesahkan ujian saringan kedua masih perlu dijalankan dengan kepada sebahagian kontak rapat dan terdapat risiko yang tinggi mengenai jangkitan di lokaliti ini. Oleh itu, mesyuarat bersetuju untuk melanjutkan PKPD di apartmen Amber Court di Genting, iaitu di Jalan Genting, bermula 7 Januari sehingga 20 Januari 2021. Kerajaan sebelum ini juga telah melaksanakan PKPD diperketatkan di Pusat Pemulihan Akhlak MUA yang dijadualkan tamat pada 6 Januari 2021. Sehingga kini KKM telah melaksanakan 827 ujian saringan dan sebanyak 40 kes positif COVID-19 telah direkodkan. KKM juga mengesahkan masih terdapat penambahan kes positif harian yang direkodkan dan sebanyak 38 baki sampel saringan yang masih menunggu keputusan. Atas nasihat dan penilaian risiko oleh KKM, kerajaan bersetuju
untuk melanjutkan lagi PKPD diperketatkan di Pusat Pemulihan Akhlak MUA bermula 7 sehingga 20 Januari 2021. Beberapa negeri ketika ini sedang dilanda banjir, di mana dua negeri paling terjejas teruk ketika ini iaitu Pahang dan Johor. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA memaklumkan sehingga jam 8 pagi 5 Januari seramai 13,218 mangsa banjir telah dipindahkan di Pahang, manakala 5,484 mangsa lagi di Johor. Pagi tadi saya juga mengadakan sidang media dan telah mengumumkan atur gerak anggota dan aset-aset Angkatan Tentera Malaysia bagi membantu NADMA di negeri-negeri yang terjejas banjir melalui pelaksanaan OPS murni ataupun operasi murni. Selama 4,983 pegawai dan anggota LTM serta pelbagai aset termasuk 800 truk, bot, 197 bot dan lain-lain aset telah diatur gerak. Seperti yang saya telah umumkan sebelum ini, bahawa kita mempunyai SOP pengurusan bencana semasa pandemik COVID-19, termasuk SOP pengurusan banjir bagi mengelakkan penularan COVID-19 sewaktu banjir. SOP ini merangkumi pengurusan sebelum, SOP semasa memindahkan mangsa dan juga sewaktu di pusat pemindahan sementara. Untuk sebelum operasi, SOP-nya perlu memastikan pusat pemindahan sementara yang dikenal pasti dan diwartakan mempunyai fasiliti asas yang berfungsi dengan baik dan kondusif dan bersedia termasuk ruang untuk mangsa berstatus PUS. Setiap pusat pemindahan sementara dilengkapi dengan QR Code MySejahtera dan setiap petugas serta mangsa banjir yang terlibat perlu menggunakan aplikasi tersebut. Memastikan kecukupan PPE dan peralatan yang bersesuaian bagi mengendalikan operasi. SOP semasa operasi dan di pusat pemindahan sementara. PPS hendaklah dibuka di kawasan zon COVID-19 atau PKP yang sama. Sekiranya tidak dapat dielakkan, pusat pemindahan sementara boleh dibuka di zon yang berhampiran. PPS ataupun pusat pemindahan sementara perlu disinfeksi sebelum menerima mangsa banjir. Kena sanitize dulu sebelum menerima mangsa banjir. Dan proses pemindahan mangsa ke PPS perlu mematuhi garis panduan pengurusan PPS masa COVID-19 dan mengikut nasihat KKM serta menjaga penjarakan fizikal dan memakai pelitup muka setiap masa. Jadi di dalam bot tidak boleh berhimpit-himpit di dalam bot. Pakai mask, pelitup muka dan duduk fizikal. Mempunyai physical distancing atau di dalam bot penyelamat. Kalau diangkut dengan lori, dengan truk tentera, kita pun dah beri penjelasan kepada pihak tentera, di dalam truk sekalipun mangsa yang dipindah mesti mempunyai penjarakan fizikal untuk mengelakkan jangkitan. Setiap mangsa yang dipindahkan ke PSS perlu disaring dan kemudian ditempatkan dengan mematuhi aspek penjarakan fizikal. Mangsa juga akan dibekalkan dengan pelitup muka dan dikehendaki memakainya pada setiap masa.
Jawatankuasa PPS boleh menempatkan ahli keluarga dalam kubikel yang sama. Seperti kita tahu sekarang ni ada kubikel untuk menempatkan mangsa banjir. Di dalam untuk keluarga boleh diletakkan di dalam kubikel yang sama. Bagi mangsa yang bergejala, mereka akan dirujuk ke klinik kesihatan dan kemudiannya diasingkan di ruang pengasingan khas yang disediakan. Kita sebenarnya meminta kepada pihak pusat pengurusan bencana daerah untuk menyediakan tempat yang lebih banyak jikalau mangsanya ramai. Sebab kita nak mengelakkan kesesakan berlaku di dalam kawasan pusat pemindahan sementara tersebut. Kalau dulu kita lihat ramai yang duduk bersesak, tidur atas lantai dan sebagainya. Sekarang ni kita minta supaya kalau tak cukup tempat pemindahan, pihak jawatankuasa pengurusan banjir bencana di daerah perlu memperbanyakkan tempat. Dan juga mesti dipastikan dari segi kebersihan, tandas dan sebagainya mesti sentiasa dipantau dan dipastikan bersih. Mengenai penyediaan makanan juga, kalau dulu biasanya dibuat seperti kenduri, dengan memasak beramai-ramai, makan beramai-ramai dan sebagainya. Kini dengan SOP baru, penyediaan makanan dan minuman adalah secara berbungkus dan tidak boleh ada sebarang aktiviti memasak bergotong royong beramai-ramai sepanjang perpindahan tersebut. Aktiviti berkumpulan juga tidak dibenarkan. Dan penjarak lawatan mangsa kepada mangsa juga tidak dibenarkan. Jadi kalau dulu ramai orang datang melawat dan sebagainya, jadi tidak dibenarkan. Semua kawasan tertutup di PPS dibiarkan terbuka bagi membolehkan peredaran udara yang mencukupi untuk mengeluarkan partikel yang tercemar. Mengenai SOP pelaksanaan selepas operasi, kita memastikan langkah-langkah wajar diambil ketika proses menghantar pulang mangsa. Mangsa dibekalkan dengan pelitup muka dan dikehendaki memakainya setiap masa, memastikan penjarakan sosial ketika dalam kenderaan. Ketika dihantar pulang, mangsa bergejala pastinya akan dirujuk ke klinik kesihatan. SOP terperinci berkaitan dengan banjir bolehlah dirujuk di laman Sesawang, NADMA dan MKN. Jadi saya menyeru kepada semua mangsa banjir yang terlibat untuk sentiasa mematuhi SOP serta garis panduan yang telah dikeluarkan bagi mengelakkan jangkitan. Saya juga ingin mengingatkan ibu bapa, selain daripada menjaga anak-anak mereka supaya tidak bermain air sewaktu banjir, tetapi juga mengelakkan sebarang aktiviti yang boleh menyebabkan berlakunya jangkitan. Jadi itulah SOP yang kita keluarkan. Saya harap semua yang berpindah supaya dapat mematuhi setiap SOP yang dikeluarkan, kerana kita bimbang sewaktu banjir ini. Bukan saja kita ingin nyawa kita diselamatkan supaya tidak terlibat dengan arus deras banjir, tetapi juga kita perlu menjaga nyawa kita dengan mengelakkan daripada dijangkiti oleh virus. Jadi sama-samalah yang melakukan perpindahan, yang telah berpindah duduk di pusat perpindahan sementara supaya mematuhi setiap SOP yang diarahkan oleh pihak kerajaan ini. Jadi terima kasih. Saya buka kepada soalan. Datuk Muhad RTM, perjalanan rentas negeri dan aktiviti sosial mencetuskan 14 kluster jangkitan COVID-19 yang baru. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Syabdullah, terdapat 5 kluster yang berkaitan dengan perjalanan rentas negeri atau daerah selepas ia dibenarkan pada 7 Disember. Melihat pada perkara tersebut, apakah MKN akan kembali melaksanakan sekatan rentas daerah atau negeri? Ya, kita ada dua pilihan.
sama ada nak membenarkan rentas daerah atau negeri ataupun menyekat pergerakan seperti dulu. Dua pilihan. Setakat ini kita benarkan. Kita tidak ada sekatan lagi. Ya. Kementerian Kesihatan masih membuat penilaian risiko terhadap pergerakan rentas negeri dan daerah ini di kawasan PKPB terutamanya. Jadi mereka sedang membuat kajian. Walaupun mereka sedang mengkaji, jadi saya harap kita rakyat bagi menjaga keselamatan diri dan keluarga, walaupun dibenarkan setakat ini untuk bergerak bebas, tetapi boleh melindungi diri kita dan orang lain. Sebagai contoh, secara sukarela misalnya, kita boleh membuat ujian COVID-19, ujian saringan swab test. Arti tak perlu, mungkin tidak PCR tetapi RT antigen sekalipun, kita buat sebelum kita keluar. Sebab kalau kita takut diri kita menjangkiti orang lain, kita boleh test diri kita, buat swab test untuk kita sebelum kita keluar. 3 hari sebelum kita keluar daripada kawasan kita, kalau kita daripada kawasan merah di Kuala Lumpur misalnya nak pergi ke Pahang, kita boleh test diri kita dulu. Ataupun apabila kita pergi daripada kawasan hijau pergi ke kawasan merah, apabila kita nak balik, mungkin untuk menjaga keselamatan keluarga kita, kita juga boleh membuat ujian saringan COVID-19 secara sukarela. Kerana setakat ini kita masih lagi belum membuat keputusan untuk mengubah keputusan kita dulu, iaitu membenarkan rentas negeri dan daerah. Kita belum ada keputusan apa-apa sama ada nak menyekat ataupun nak memberikan syarat-syarat baru yang lebih ketat dan sebagainya. Sekarang ni Kementerian Kesihatan sedang membuat analisa dari segi risiko tentang pergerakan daerah ni. Jadi sebelum ada keputusan apa-apa, eloklah kita sebagai individu nak menjaga diri kita dan orang lain mengambil tindakan seperti yang saya sebutkan tadi secara sukarela. Terdapat ahli parlimen yang mahu mesyuarat kabinet mempertimbangkan persidangan khas parlimen bagi membincangkan wabak COVID-19 yang makin teruk, memandangkan kes terkumpul COVID-19 di Malaysia mungkin mencecah 200,000 hingga 250,000 kes menjelang persidangan parlimen pada 8 Mac akan datang. Mohon pandangan Datuk Seri mengenai perkara ini. Persidangan khas 8 Mac. 8 Mac bukan persidangan khas lagi kalau saya kata 8 Mac kan. Kerana parlimen akan dibuka semula untuk penggal pertama tahun ini. Walaupun perkara itu perlu, seperti dalam soalan tadi, setiap perkara yang nak dibincangkan di dalam parlimen mesti dibincangkan di dalam kabinet dulu. Setakat hari ini belum ada apa-apa cadangan lagi. Biasanya Menteri Undang-Undang akan mencadangkan apa dia perkara yang nak dibincangkan di dalam parlimen, dibentangkan dalam kabinet, dan selepas itu Ketua Majlis boleh mengarahkan, boleh meminta speaker untuk memasukkan di dalam agenda di dalam parlimen akan datang. Setakat ini belum ada sebarang perbincangan mengenai mesyuarat khas untuk membincangkan mengenai situasi COVID-19 dan juga tindakan-tindakan seterusnya. Walaupun tidak ada sidang khas, saya percaya strategi di bawah Kementerian Kesihatan sedang dilaksanakan. Strategi yang bukan melibatkan kesihatan juga dilaksanakan untuk mengurangkan penularan COVID-19 di negara kita. Datuk Seri Hayati daripada Bernama. Kebelakangan ini kita menyaksikan ada peningkatan kluster membabitkan tempat kerja. Jadi soalan saya, adakah kerajaan akan meneliti semula arahan bekerja dari rumah? Sekarang ini kita arahan bekerja daripada rumah telah pun diumumkan dan tidak ada perubahan lagi. Bermakna kerja dari rumah masih diteruskan di kawasan PKPB yang telah pun kita umumkan sejak daripada mula PKPB dilaksanakan. Jadi kerja daripada rumah tu masih lagi diteruskan ya, setakat hari ini. Okey. Okay, Datuk Seri, Nadia dari Bernama TV, memandangkan 6 buah negeri dilanda banjir, adakah kerajaan akan meneliti atau mengetatkan SOP untuk mana-mana agensi atau NGO dari kawasan zon merah untuk memberi sumbangan atau bantuan kepada mangsa banjir?
Ya, kita sebenarnya amat berterima kasih. Setiap kali banjir, NGO akan turun untuk memberi bantuan. Agensi-agensi yang berkaitan seperti kebajikan masyarakat dan sebagainya. Banyak lagi agensi lain yang juga terlibat menghulurkan bantuan. Setiap kawasan telah pun menetapkan SOP dari segi pengagihan makanan dan sebagainya. Pengagihan biasanya akan diagihkan di pusat pembinaan sementara. Ada dua. Biasanya NGO akan bantu di pusat sementara menghantar bekalan makanan. Yang keduanya di kawasan-kawasan yang terkepung juga akan dihantar. Jadi saya minta, kalau boleh, saya minta sila hubungi pusat pengurusan bencana daerah supaya mereka boleh membantu. Bukan tidak menyekat, tetapi mungkin untuk membantu NGO ni dari segi mengedarkan barang keperluan mereka. Sebab biasanya pusat pengurusan bencana yang menentukan dari segi penghantaran makanan dan ataupun barang-barang kering untuk makanan di kawasan-kawasan yang terkepung dan sebagainya. Mereka yang tahu kampung mana yang dah dapat, kampung mana yang tak dapat lagi, berapa jumlah penduduk di kampung tersebut. Jadi kalau kita tak tahu berapa jumlah, tak cukup barang yang dihantar, akan menimbulkan isu pula. Ada orang tak dapat, ada orang tak dapat, akan timbul isu. Jadi yang terbaik, saya nasihatkan pergi ke pusat pengurusan bencana, dapatkan panduan daripada pusat pengurusan bencana. Berapa keperluan kampung tu yang nak dihantar, apa SOP yang perlu dipatuhi. Kalau kawasan tu terkepung, perlu pergi dengan bot. Mungkin ada bot yang membantu, bot daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat dan sebagainya. Jadi ini untuk menjaga keselamatan kepada NGO ataupun agensi-agensi yang berkaitan untuk memberi bantuan tersebut. Ya. Alright. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.